Assalamualaikum dan salam syaraku sayang anda bersama saya Fatin Syaira Rosti. Tumpuan berita. Sarawak sekali lagi mencipta sejarah apabila beras dari Kampung Lubuk Punggol di Gedong Simunjan dieksport ke Semenanjung Malaysia dan dipasarkan di bawah jenama Kenyalang Biris Rice di Pasar Raya Lalaport Mall di Kuala Lumpur. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, inisiatif sedemikian antara strategi untuk memulakan langkah menjadikan Sarawak sebagai pengeksport bersih hasil dan produk pertanian berkualiti tinggi menjelang 2030 bagi memenuhi permintaan domestik dan antarabangsa. Menurutnya, Sarawak kini memfokuskan kepada visi untuk membangunkan sektor pertanian menggunakan teknologi bagi menjaga dan mengusahakan tanah yang merupakan aset berharga bumi Kenyalang. The whole spectrum of agricultural activities with the resources and land that we have can be developed. And I am sure by the year 2030, we are able to become net exporter and therefore have the national policy of the federal government to have food security. At the same time, if something happens somewhere, we are able to contain the needs of our people, not to be affected by the market forces, except we are the producer rather than the buyer. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan pelancaran Kenyalang Biris Rice dan Keras Creamy White Pepper sekaligus merasmikan Sarawak Agrofest 2022 di Kuala Lumpur pada Ahad. Sementara itu, dalam sidang media, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, dalam usaha meningkatkan pendapatan petani tempatan, pendekatan kerajaan Sarawak pada masa kini adalah untuk mengaplikasikan cara baru melalui beberapa strategi antaranya untuk membangunkan agropark. Kalau dulu orang gambarkan petani sebagai seorang dengan topi, muka dia susah, dia buat cangkul. Yang ini tidak menarik minat orang dan juga ini ada cara lama. Sebenarnya pertanian ini adalah satu business entity daripada pengeluaran hasil dan kita pergi ke hiliran downstream. Jadi Sarawak sekarang ini kita pendekatan kita bangunkan agropark. Nombor duanya, kita sediakan semua infra digital ni dengan piping dia, fertilizer pun tidak menggunakan chemical begitu banyak. Kita dapat diversify kita punya produk dari sudut pertanian. Dalam majlis sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah menyaksikan Memorandum Persefahaman MOU di antara Sarawak Land Development Board dan Keras Teknologi Sdn Bhd. Hadir sama dalam majlis itu ialah Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Malaysia, Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Sri Nancy Shukri, Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah 1 Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah 2 Martin Ben. Terdahulu semasa berucap, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi memberitahu Agrofest Sarawak 2022 akan membuat kemunculan semula selepas 2 tahun terhenti akibat pandemik COVID-19. Menurutnya, Sarawak Agrofest akan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada 18 hingga 20 November depan. Ia akan mempamerkan pelbagai produk pertanian terbaik Sarawak termasuk teknologi pertanian pintar dalam usaha mempromosikan Sarawak sebagai peneraju utama negara dalam pertanian moden. The Sarawak Agrofest 2022 will provide a very dynamic platform for farmers to showcase their product and so on, to enable them to also interact, mingle with those who are actually doing the far end of the complete supply chain. So we want to share that with all of you. Come November, please block your calendar, join us at BCCK in Kuching.
Sarawak Agrofest 2022 juga ujarnya merupakan inisiatif penting di bawah Pelan Transformasi Pertanian Negeri melalui pemodenan dan pengkomersialan ke arah menjadikan Sarawak sebagai hub pertanian di rantau ini. Laporan seterusnya, golongan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS khususnya di Lawas diseru agar memanfaatkan program Minggu PMKS 2022 peringkat negeri Sarawak dengan sebaiknya untuk mengetahui bantuan yang ditawarkan. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan, program anjuran SME Corp Malaysia dengan kerjasama Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrade itu telah membawa pelbagai agensi berkaitan bidang keusahawanan untuk memberi maklumat kepada warga tempatan. Jadi kalau BRIS kita anda tahu, belum tahu apakah program-program lawat but-but itu. Kalau anda tahu, tanya. Jangan malu bertanya. Ini masa ketika peluang yang baik untuk kita mengetahui apakah bantuan-bantuan yang dapat kita pohon. Apakah syarat-syaratnya? Bagaimana kita nak memohon? Sebab itu kita adakan Minggu PMKS ini. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Minggu PMKS 2022 peringkat negeri Sarawak di Taman Awam Lawas pada Sabtu. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu menyambut baik usaha SME Corp Malaysia menganjurkan program seumpama itu yang mampu memperkasakan golongan PMKS tempatan. Pada program tersebut, Dato' Amar Wang Tengah turut menyempurnakan beberapa simbolik penyerahan bantuan kewangan kepada PKS Negeri Sarawak iaitu skim bantuan program Micro Connector bernilai RM392,000 kepada seorang penerima, skim bantuan program Tunas Usahawan Belia Bumiputra Tube sebanyak RM1.33 juta kepada seorang penerima, skim bantuan program peningkatan enterprise Bumiputra BEEP bernilai RM1.46 juta kepada seorang penerima dan geran bantuan pembangunan koperasi di bawah program Koperasi Prihatin Rakyat KPR sebanyak RM100,000 kepada seorang penerima. Turut disempurnakan simbolik penyerahan geran perkakasan Go Digital Sarawak berjumlah RM20,000 kepada dua penerima, skim kredit Mikro Sarawak SKMS berjumlah RM2.347 juta kepada dua penerima, skim bantuan program graduan ke arah keusahawanan gerak sebanyak RM7,000 kepada seorang penerima dan skim bantuan program usahawan teknikal dan vocational USTEV berjumlah RM60,000 kepada dua penerima. Berita selanjutnya, amalan menjaga kebersihan persekitaran haruslah dipupuk dan disemai dalam kalangan warga kota agar menjadi budaya contoh kepada generasi yang akan datang. Menurut Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, warga kota hendaklah sentiasa menghargai, memahami dan menyumbang kepada persekitaran yang bersih. Justeru bersempena dengan tema sambutan Bulan Kebersihan 2022 iaitu Kucing Bersih Tanggungjawab Bersama, beliau menyeru warga kota agar sentiasa bertanggungjawab meneruskan kehidupan yang sejahtera. Sehubungan itu, katanya lagi, dengan adanya kesedaran ini, kita sebagai warga kota akan lebih bertanggungjawab dalam bersama-sama menjaga kebersihan untuk kehidupan yang harmoni, bersih, sihat dan selamat. Sebagaimana yang kita sedia maklum, persekitaran yang bersih dan sihat adalah tanggungjawab kita bersama seiring dengan tema sambutan Majlis Kebersihan iaitu Kucing Bersih Tanggungjawab Bersama. Untuk meneruskan kehidupan yang sejahtera, kita sebagai warga kota haruslah memainkan peranan yang penting supaya dapat melindungi persekitaran yang bersih dan sihat. Oleh itu, sudah menjadi kewajipan, it is our duty sebagai warga kota untuk sentiasa menghargai, memahami dan menyumbang kepada persekitaran yang bersih.
Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali semasa Majlis Pelancaran Bulan Kebersihan Bandaraya Kuching pada Ahad. Jelasnya lagi, kewujudan bulan kebersihan seperti ini dapat memupukkan lagi semangat bekerjasama dan penglibatan antara pihak berkuasa tempatan dengan warga kota untuk menjaga kebersihan bandaraya. Turut hadir Datuk Bandar DBKU Datuk Junaidi Ridwan, Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Sen, Timbalan Pengurusi Majlis Perbandaran Padawan Senator Datuk Ahmad Datuk Sri Ibrahim dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin. Terdahulu semasa berucap, Datuk Bandar DBKU Datuk Junaidi Ridwan berkata sepanjang Julai ini beberapa acara dan aktiviti telah dirancang oleh pihak DBKU, MBKS dan MPP di mana kesemuanya memerlukan keperlibatan warga penduduk Kuching. Tambahnya, dengan cara ini beliau yakin ia akan memupuk perasaan cintakan kebersihan di kalangan penduduk. Jelasnya lagi, antara aktiviti yang telah dirancang oleh ketiga-tiga pihak berkuasa tempatan seperti Clean Kuching City Run, Seminar Kebersihan Bandaraya, Pertandingan Tandas Bersih, Kesedaran Bandar Bersih, Kempen Membasmi Tikus tahun 2022, Program Gotong Royong, Buyback Recycling Kempen dan banyak lagi. Datuk Junaidi dalam pada itu berharap agar kesedaran mencintai kebersihan akan mendorong warga kota untuk sentiasa berasa bertanggungjawab terhadap kebersihan bandaraya dan meneruskan amalan serta tabiat bagi memastikan Bandaraya Kuching sentiasa terpelihara kebersihannya. Di Sibu pula, sempena dengan penganjuran Sukan Olimpik khas Sarawak ke-6, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK telah menganjurkan program Atlet Sehat atau Healthy Athletes Program HAP dari 2 hingga 3 Julai di SJKC Tianhua, Sibu Jaya. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata HAP adalah pemeriksaan kesihatan dan pendidikan percuma untuk 360 atlet sukan Olimpik khas dan 106 jurulatih yang mengambil bahagian dalam 5 acara sukan yang dipertandingkan. Bercakap dalam sidang media di AJKC Tianhua, Sibu Jaya pada Sabtu, beliau berkata disiplin kesihatan termasuk promosi kesihatan dan kesejahteraan yang lebih baik, kecergasan yang menyeronokkan, terapi fizikal, kaki cergas, senyuman istimewa pergigian, membuka mata penglihatan, pendengaran yang sihat, audiologi dan medfest peperiksaan fizikal sukan. Ia juga mendidik para atlet tentang pilihan gaya hidup sihat dan mengenal pasti masalah yang mungkin memerlukan susulan tambahan. Katanya program HAP di Sibu melibatkan 110 sukarelawan kesihatan dan am termasuk doktor pakar, doktor gigi, ahli terapi, jururawat, penolong pegawai perubatan dan pergigian, optometris dan pakar audio dengan pengarah klinikal yang terbang dari Kuching dan Miri. Manakala di Miri, Hospital Miri kini memiliki sebuah makmal histopatologi bernilai 1.835 juta ringgit hasil sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR daripada Shin Yang Group. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin memberitahu projek makmal berkenaan telah mula dilaksanakan pada 17 Ogos 2021 dan siap sepenuhnya pada 30 Mac 2022 serta penyerahan dokumen pada 6 April 2022. Beliau memaklumkan makmal ini dijangka akan memulakan operasi secara berperingkat mulai Julai 2022 sebaik pemasangan semua peralatan makmal selesai. And with this new setup, we estimate to have better compliance of sample of turnaround time or TAT within 2 weeks. As a consequence, more prompt treatment can be offered to patients once the histology diagnosis is known. The service and impact of this lab goes beyond Miri, as we also cover the whole northern Sarawak. So Miri Hospital will also be catering for the patients from Marudi, Limbang, Lawas, and even from Bintulu.
Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan makmal histopatologi sumbangan Shin Yang Group kepada Hospital Miri pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan ucapan penghargaan dan rasa bangga atas usaha pihak Shin Yang Group untuk mewujudkan makmal itu. Datuk Sri Lee telah menyaksikan penyerahan rasmi makmal tersebut oleh Naib Pengurusi Eksekutif Kumpulan yang juga pengarah urusan kumpulan Shin Yang Group of Companies, Datuk James Ling Lu Kiong, kepada pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong Siu Yu. Beralih ke paparan dari Kapit dengan impian penduduk di Kapit untuk menikmati perkhidmatan halo lebar berkelajuan tinggi akhirnya menjadi kenyataan selepas Telekom Malaysia TM meluaskan perkhidmatan Unify di bahagian itu bermula hari ini. Ia sememangnya berita yang amat dinantikan warga Kapit setelah sekian lama berdepan dengan dilema capaian internet dan liputan telekomunikasi yang lemah. Sehubungan itu, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi amat berterima kasih kepada pihak TM kerana mendengar keluhan penduduk di Kapit yang sekian lama menunggu pemasangan perkhidmatan internet berkelajuan tinggi di situ. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TM kerana mendengar rayuan dan rintihan kami di luar bandar itu, mendengar rintihan dan rayuan kita di Kapit ya. Dengan kerjasama SMA, dengan kerjasama MC Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia dan dengan kerjasama semua pihak sehingga membolehkan apa yang dirancang oleh pihak TM menjadi kenyataan, menjadi realiti pada hari ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian program Unify Dah Bisik Bak Kapit bertempat di TM Point Kapit pada Sabtu. Katanya dengan adanya perkhidmatan Unify di Kapit bukan sahaja memberi manfaat kepada penduduk, malah kepada komuniti perniagaan di bahagian itu. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syaira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.